إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid ini. Apa tak dengar kan? Belum naik syekh lagi, naik syekh kan? Sekejap lah tak terdengar dah. Baru nak mula. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pimpin kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hambanya, yang dengan itu dapat kita selamat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kerana Allah dah janji bagi mereka-mereka yang diiktiraf perhambaan mereka itu, firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Bila masuk dalam golongan hamba Allah, apa dapatnya? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam syurgaku. Welcome to my syurga, kata Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Kerana hari ini kadang-kadang kita aja mengaku kita ni hamba Allah. Memang kita pun suka jadi hamba Allah. Tak ada marah kita kalau khabar ada orang, kamu ni hamba Allah. Ada orang marah kat tangan? Kalau ada orang ngabar lah, mikir ni hamba Allah, marah ke? Tak ada marah, seronok pula tu. Kalau dekat kedai kopi apa? Mau kita minum ustaz, katanya. Tapi kalau kata kamu ni hamba dunia macam? Nampur mau. Tapi pasal apa? Pasal kita ni memang Allah jadikan fitrahnya supaya kita menjadi hamba Allah. Dan Allah pun memang jadikan kita ini untuk menjadi hamba-hamba. Apa firman Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah ya. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menghambakan diri kepada aku, kata Allah Taala. Jadi syukur kita, mudah-mudahan kita terus sebagai hamba-hamba Allah menjalankan perintahnya, mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan itu barulah kita dapat mencapai taraf ketakwaan, taraf takwa. Bila takwa, baru ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat dari Allah Taala. Di bawah sifat takwa, there is no guarantee from God. Nak guarantee mesti bertakwa, baru ada. Di dunia ini pun Tuhan garanti, di akhirat pun Tuhan garanti. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam sifat takwa itu. Kumpulan orang-orang yang memiliki sifat takwa. Sebab perintah Allah pun itu juga, wa tazawwadu, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah kamu sebanyak-banyak bekalan. Maka sebaik-baik bekalan yang kamu cari ialah sifat takwa. Itu yang sebaik-baik bekalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan dengan itu selamat kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan lebih-lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah datangkan seorang manusia yang istimewa untuk umat hari ini. Manusia yang paling unggul, manusia yang paling perfect, manusia yang paling 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 unggul, paling istimewa.
Dalam segala segi apa saja, inilah manusia yang terbaik. Dia adalah guru yang terbaik, dia adalah panglima yang terbaik, dia adalah ahli perniagaan yang terbaik, dia adalah ayah yang terbaik, dia adalah pemimpin yang terbaik, dia ada ahli perniagaan yang terbaik, segala-gala sebut aja apa bidang ni. Inilah dia orang yang terbaik. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik dalam segenap aspek kehidupan. Apa saja, sebutlah apa bidang. Inilah dia orang yang terbaik. Dan keistimewaan dia ni diakui oleh orang kafir pun mengaku bahawa dia ni manusia yang terbaik. Jadi syukurlah kita kerana kita dapat orang yang macam ni di kalangan kita, memberi kita satu cara hidup yang lengkap, mengajar kita satu cara hidup yang lengkap, yang perfect, yang tak boleh ditukar ganti lagi, yang tak boleh diimprove lagi, yang tak boleh dipindah-pindah, yang tak boleh diubah suai, yang tak boleh di-overhaul lagi dengan cara lain. Pasal apa? Islam yang dibawa oleh orang ini adalah Islam yang syumul, Islam yang perfect, Islam yang kamil, Islam yang sempurna. Tahu sempurna? Sempurna. Tahu apa sempurna? Bila dah sempurna, tak boleh nak diubah-ubah lagi dah. Sudah sempurna. Masjid kita ni dah sempurna. Tak ada masjid lain. Kalau sempurna lah. Sudah cukup besar, cukup cantik, cukup segala-galanya. Tak lagi dah. Tak yang lain dah. Tentu tak ada. Macam tokar kita dah sempurna. Tak tokar lain dah. Tokar kita tu dah sempurna. Ya Allah, tak faham kena macam kat pelakak ni. Sudah sempurna. Yang pertama murah, yang kedua laju, yang ketiga cantik, yang keempat tahan, yang kelima ekonomik. Kalau ada lima ciri dalam tokar kita ni, tak akan tokar lain. Tuan-tuan, tak kata tak? Ya Allah. Yang pertama murah, direct from the factory, brand new, imported from Germany. Harganya RM50 aja. Kalau ada lah. Kemudian cantik. Punya cantik. Catnya metallic. Ada sports rim. Ada apa? Ada segala-galanya lah. Cuma cantik. Lalat hinggap atasnya tergelincir, terus jatuh ke bawah. Pasal licin pun benar. Tak ada debu langsung. Tak ada karat langsung. Yang ketiga laju. Dari Taman Meru ni pergi ke Johor Bahru, balik ke Taman Meru ni setengah jam aja. Kalau ada dalam tokar itu, setengah jam je. Tenganga Lewis Hamilton nengoknya. Kenal ke Lewis Hamilton? Ya Allah, dia memang tak kenal. Jenson Button kenal? Tak kenal juga. Okey, Michael Schumacher kenal? Tenganga Michael Schumacher nengoknya. Ada lagi yang laju dari aku ya, kenal. Yang keempat, apa ciri tadi? Ekonomik. Dari sini ke Bukit Kayu Hitam, balik kemari minyaknya 5 kupang aja. Yang kelima, tahan. Dia belaga dengan bulldozer, hancur bulldozer tu. Mentokar dia calor apa tak? Kalau betul lah dia mentokar apa itu, tak ada mentokar lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ke tak nak? Mengapa nak aku mentokar lain? Kerana mentokar kita dah perfect. In the same manner, Islam is like that. Islam is already perfect. Bila Islam itu sudah perfect, there is no more room for changes, no more room for improvement, no more room for alteration. Faham kena macam kat orang putih ni? Mana nak buatnya ustaz dengan je orang putih kemarin? Sekolah saya namanya Government English Class. Only satu kelas je. I was the pioneer then. Orang yang pertama ngaji di sekolah itu saya lah. Satu kelas ada. One of my classmates, tahu siapa? Namanya sekarang ni Tan Sri Ramli Ngah Talib. Kenal ke? Ya Allah, tak kenal? Itu classmate saya lah tu. Jadi itu yang nak cakap orang putih saja. Minta maaf lah namanya. Kalau tak cakap orang putih demam. Jadi bermakna Islam yang dibawa kepada kita ni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang sempurna, lengkap,
Tak boleh diubah suai lagi, tak boleh dipindah-pindah lagi, tak boleh ditukar-tukar yang lain pula tu, kerana dia sudah cukup sempurna. Allah pun dah istihar Islam tu sempurna. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lagi? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Lagi? Wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, kata Allah. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bermakna Islam itu sudah lengkap. Dan Allah hanya reda yang Islam aja. Lain dari Islam Tuhan tak reda. Kan tiap malam kita wirid. Ya tak Imam, dia tak wirid tiap malam. Inna dina indallahil Islam. Tiap-tiap malam wirid tu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi bertuah kita kerana didatangkan Allah Nabi Muhammad kepada kita, membawa Islam yang lengkap, membawa agama yang lengkap. Itu sebab dikatakan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad, melainkan memberi rahmat kepada seluruh alam. Inilah dia manusia yang kita ingat peristiwa kelahirannya, kita ingat pengajarannya, kita ingat akhlaknya, kita ingat perjuangannya. Mudah-mudahan jadi ikutan bagi kita. Bukan setakat baca sejarah Nabi Muhammad aja. Kita nak ikut cara hidup baginda. Kita nak jadikan dia itu sebagai contoh yang terbaik. Kenapa? Sebab Tuhan suruh apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya untuk kamu, untuk engkau dalam diri Rasul itu adalah ikutan yang terbaik bagi mereka-mereka yang berharap nak berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti. Nak jumpa dengan Allah tak? Nak ke tak nak? Nak jumpa dengan Allah. Boleh jumpa di Taman Meru. Boleh jumpa Allah di Kota Raja. Boleh jumpa Allah di Jalan Tiong. Boleh jumpa Allah di mana lagi? Di berapa si tu saya ceramah tu? 3C ke berapa ya? Taman Meru 3C boleh jumpa? Boleh jumpa Allah di Maidin? Mana boleh nak jumpa Allah di dalam syurga aja. The only place where you can meet Allah is in heaven. Lain tak ada. Dalam dunia ni tak boleh jumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah di syurga aja. Bermakna kalau nak jumpa Allah kena melayakkan diri masuk syurga. Nak masuk syurga bukan teruk benar, dua aja syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu aja syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi nak masuk syurga dua aja syaratnya, bukan banyak benar. Ya, satu beriman, dua beramal saleh. Senang ke susah? Ya Allah, tak jawab tu kan. Senang ke susah? Senang. Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu. Nyebutnya memanglah senang, beriman dan beramal soleh. Nak tahu senang ke tak? Tengok pagi esok ramai ni ke tak datang subuh esok. Kalau ramai ni datang betul senang lah. Kalau separuh pun tak ada, entahlah. Saya mana tahu, saya mana pernah main subuh sini. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, didatangkan Nabi Muhammad kepada kita membawa satu cara hidup yang lengkap. Daripada perkara yang sekecil-kecil perkara sampai perkara yang paling besar sekali. Daripada yang kecil, apa yang kecil sekali dalam kehidupan kita ni? Apa yang paling kecil? Rasanya menguap, tadi yang lebih kecil dari menguap ya.
Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Ya Allah, ada ke tak ada? Ada. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak buang kuku? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak mamam? Tak ada. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak Tahu ke Ha? Itu benda kecil-kecil tu. Menguap, mamam, buang kuku. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak berosin? Ada ke tak ada? Ha, jadi kalau dah yang kecil-kecil tu pun ada, menguap pun ada, berosin pun ada, buang kuku pun ada. Ha, lagi apa? Ha? Batuk pun ada dalam Islam, mamam pun ada dalam Islam, pun ada dalam Islam. Kalau dah yang kecil-kecil tu pun ada, yang besar-besar tak ada ke? Pendidikan tak ada dalam Islam. Ekonomi tak ada dalam Islam. Kemasyarakatan tak ada dalam Islam. Pentadbiran tak ada dalam Islam. Semuanya ada, tuan-tuan dan puan, lengkap dah tu. Bila lengkap, buat apa yang lain? Bila Islam sudah lengkap, mengapa kita kena pilih yang lain daripada Islam? Jadi kita kena hidup ikut cara yang dikehendaki oleh Islam. Pasal yang lain tu Tuhan tak terima pun. Islam dah lengkap, benda dah lengkap, apa yang lain? Cuba tanya orang belakang tu. Katakanlah suami, puan-puan ni, semua ni suami ni, semuanya lengkap. Sempurna. Yang pertama muda, yang kedua kaya, yang ketiga romantik, yang keempat baik hati, yang kelima pemurah, yang keenam selalu menolong isterinya, yang ketujuh tak pernah marah, yang ke-8 suka pujuk isteri. Ndak ada suami lain. Ngangguklah, ndak kata ndak? Ngangguk ndak kata ndak? Tak ndak ngelin nampak? Tak ndak. Okey, tanya orang depan pula. Tanya orang depan macam, kalau lah isteri tuan-tuan tidak sempurna, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang ketiga baik hati, yang keempat seksi, yang kelima romantik. Dah sebut romantik ya? Sudah kan? Yang keenam pandai bergaya, yang ketujuh lemah lembut, lunak suaranya, yang ke-8 sentiasa prihatin terhadap suami. Ndak ada isteri lain? Yang itu ndak. Yang itu ndak. Yang dia tak ada. Itu melawak ajalah ya. Dah dia menyolang dia. Dia dah menyolang tengok saya tu. Marah dia. Baik tuan-tuan dan puan, inilah dia Nabi Muhammad yang dibawa oleh Allah, diutus oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk kita, untuk menyelamatkan kita daripada jurang neraka. Kerana sebelum Nabi Muhammad datang, apa agama kita? Orang Melayu apa agamanya sebelum datang Muhammad? Ya Allah, dia tak ada ngaji sejarah ke? Apa agama kita sebelum datang Islam ke tanah Melayu ni? Hindu. Ya Allah. Kalau Hindu, ini musim Thaipusam ni, apa agak kita buat? Apa buat tengah musim Thaipusam ni? Bawa kabadi. Well tu apa? Neraka. Neraka. Itu yang disebut. Mujur lah datang Islam. Kita pun menerima Islam. Kalau tidak negara Malaysia ni dulu, ada satu negara Hindu tahu. Namanya Langka Suka. Langka Suka. Rajanya Hindu, semuanya Hindu. Mujur lah kalau tidak entahlah ya. Tuan Haji Syarudin ni apa namanya agaknya? Tuan Haji Syarudin ni penolong sosial ni apa namanya? Agaknya apa namanya? Muniandi. Ya. Pengurusi kita ni apa namanya? Pengurusi kita ni apa namanya? Ramasami. Tok Imam apa namanya? Maniam. Mujur lah datang Islam. Maka tukar nama kita. Saya ni pun bukannya nama Ibrahim. Apa nama saya? Entahlah, Raja Gopal. Kata Raja Gopal katanya. Raja Gopal katanya. Mujur lah datang Islam kepada kita. Dapat kita satu cara hidup yang diredai oleh Allah. Kita kenal siapa Allah itu. Tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu. Lagipun tuan-tuan dan puan-puan, sudah kita faham tentang Islam, kita kena sedar bahawa Allah tak terima lain daripada Islam.
Whatever you do which are not in tenets with the teachings of Islam, Allah reject. Allah tolak. Cuba baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Sekali lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah kata no way Allah nak terima. Lan tu no way lah, bukan Norway tu negara Eropah tu nama Norway, bukan. Norway tu tak ada jalan. Tuhan tak terima langsung kalau kita buat lain daripada cara Islam. Kita ni apa yang kita buat, orang kafir buat juga. Kita semayang, orang kafir pun semayang. Kita kahwin, orang kafir pun kahwin. Ya tak? Kita bermasyarakat, orang kafir pun bermasyarakat. Kita makan, dema pun makan. Tapi kalau kita makan ikut cara dema, Tuhan terima ke tak? Tak terima. Kalau kita semayang ikut cara dema, terima Tuhan tak? Tak terima, tolak. Dema semayang juga. Kita semayang juga. Tapi yang diterima Tuhan ialah semayang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Dema semayang juga. Orang Kristian semayang juga. Tahu macam mana orang Kristian semayang? Nyanyi. Tahu lagunya? Mana dah lalu dengar tu dah gelak tu. Orang Kristian semayang dia nyanyi tau. Nyanyi. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu lagu Kristian lah tu, yang tak sedar tau. Ya ke tak ni? Percaya ke tak? Apa pula idaknya? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Betul? Brother John. Brother John tu apa? Abang John. Ya, Abang John ke? Padri John. Bukan Abang John. Padri John. Padri John. Morning bell is ringing. Apa ni? Loceng pagi berbunyi. Loceng pagi berbunyi. Apa bunyi loceng pagi? Macam mana bunyinya? Loceng pagi tu loceng apa? Loceng gereja lah. Macam mana bunyinya? Ding dong dong. Ding dong dong katanya. Jadi tuan-tuan yang jadi cikgu jangan harus ngajar lagu itu. Esok sekolah esok jangan harus ngajar are you sleeping, are you sleeping. Tapi saya masa jadi cikgu tu ngajar juga. Mun tak tahu. Tuan-tuan tahu ke saya ni cikgu? Ingat aku tak tahu ya. Saya ni bukan ustaz, saya ni cikgu. Jadi kalau rasa tak ada standard bolehlah balik. Dia bukan ustaz kata. Saya ni cikgu. Saya ngajar daripada tahun 62, pension tahun 92. Masa itu umur 50 pension. Option. Sebelum pension ambil tauliah dari Pejabat Agama Islam Negeri Perak. Entah macam mana dia bagi dia pula agak silap dan agaknya dia bagi. Itu dapat tauliah tu. Itu yang ngajar sana kemari tu. Jadi kembali kepada tajuk kita ni. Allah datangkan manusia yang istimewa, manusia yang paling sempurna, untuk membantu kita supaya kita selamat kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Itu sebab kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, Nabi Muhammad tu disifatkan sebagai akmalan nas. Mana ke dia orang yang kaki marhaban sini ni? Yang handai-handai marhaban. Ada tak? Ada jumpa tak? Akmalan nas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas zazatin wa khuluqin wa sifatin saniyah. Tak nak dengar? Ada. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna. Sama ada zatnya, artinya sifatnya dia, zat dia lah, badannya. Akhlaknya dan juga sifatnya paling sempurna. Dia adalah orang yang terbaik dalam segala segi. Inilah dia orang yang kita sambut.
Kemudian tuan-tuan dan puan, oleh kerana dia tu manusia yang paling sempurna, agama yang dibawa olehnya juga adalah sempurna. Kerana penciptanya adalah yang sempurna. Allah itu paling sempurna sekali. Dia mencipta orang yang paling sempurna pula di kalangan manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut aja, akidahnya sempurna, ibadahnya sempurna, akhlaknya sempurna, ya, pemurahnya sempurna. Apa lagi? Keberaniannya sempurna, ketegasannya sempurna, segala-galanya sempurna belaka. Cuma kesempurnaan Nabi Muhammad tak sampailah macam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling sempurna ialah Allah Taala. Tapi selepas Allah, Nabi Muhammad lah yang paling sempurna. Sebab itu dia pelaku yang terbaik. Oleh kerana dia pelaku, pembuat yang terbaik, maka disuruhnya kita tu mengikut dia. Nak semayang, ikut semayang Rasulullah. Nak puasa, ikut puasa Rasulullah. Nak jadi suami, ikut perangai Rasulullah. Nak memimpin, ikut kepimpinan Rasulullah. Apa saja kita kena jadikan dia itu sebagai contoh dan suri tauladan. Jadi kita cek ada perbuatan kita selari tidak dengan kehendak dengan yang dibuat oleh Rasulullah. Macam mana Rasulullah semayang, begitulah kita nak semayang. Macam mana Rasulullah berakhlak, macam itulah kita nak berakhlak. Macam mana pemurahnya Rasulullah, begitulah juga kita nak jadi orang yang pemurah. Macam mana pemaafnya Rasulullah, begitulah kita nak jadi pemaaf macam Rasulullah. Rasulullah tu kalau tengok ujian-ujian yang dihadapi oleh baginda, kalau kita entahlah. Satu ketika baginda berdakwah di Taif, satu bandar dekat dengan Arafah tu namanya Taif. Dia berdakwah situ, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, sampai berdarah badan baginda tu. Malaikat pun geram tengoknya. Kata malaikat, "Ya Rasulullah, izinkan kami hempap orang Taif ni dengan gunung-gunung yang sekeliling ini." Minta izin dengan Rasulullah supaya dapat, supaya menghempap mereka ni, kerana kurang ajar penuh dengan Nabi. Kalau kita dapat offer macam mana tak? Kalau kita lah dapat offer macam tu macam mana? Wahai saudara, kata malaikat, ya wahai Ustaz Ibrahim, izinkan kami mengempap dia Taman Meru ni dengan gunung yang keliling ni. Pasal dia selalu ngacau kamu, kata. Kamu nak ngacau tak bagi dia kata. Contoh je lah ni. Biar kami bagi kami empat dia tu dengan gunung yang ada tepi gunung Kota Raja tu, mungkin empat dia tu. Apa jawab Ustaz Ibrahim nak? Apa jawabnya? Tampil lah. Tapi Nabi tak kau itu. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka tak tahu. Itu sebab mereka buatkan kamu kau itu, kata Nabi. Berdoa pula itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tak tahu. Itu sebab dia buat apa itu, dia tak tahu. Kalau tahu dia tak buat. Itulah dia pemaafnya Nabi. Begitulah yang lain-lain tu, kesabarannya, ketegasannya, iman Nabi itu macam mana. Ini yang disuruh kita ikut ni. Dia ajar kita satu cara hidup yang lengkap, Islam yang cukup lengkap, kemudian disuruhnya kita amalkan. Jadi kita kena amalkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mengamalkan Islam tu bukan boleh pilih-pilih. Kena ambil semua, kena pilih, kena buat semua. Tak boleh tak boleh teka-teka lah, tak boleh pilih ini, buat ini, tak boleh. Kena buat semua dalam Islam itu. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with Islam. Whatever you do, apa saja yang kamu buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Jangan kamu ikutkan kata-kata syaitan.
sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya dia, iaitu syaitan, bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi yang menghalang kita daripada mengamalkan Islam ke semua itu siapa? Syaitan lah. Malam ni ada ceramah Maulid, siapa yang ceramah? Ustaz Ibrahim. Payahlah katanya. Siapa mengajar tu? Siapa mengajar betul tu? Syaitan lah, henti ke lah. Dia bukan ustaz, dia cikgu katanya. Itu yang mayang maghrib ada, lepas tu balik. Pasal apa? Syaitan ngocoknya. Kerana syaitan ni memang dia, kita tahulah dia, sejarah dia, memang kerjanya nak menggagalkan kita daripada menyembah Allah Ta'ala. Mula-mula dilarangnya, terus pergilah masjid, ada orang ngaji malam tak payah pergilah, ketilah, kena hujan ni kata. Tapi dia datang juga, datang, pergi juga di masjid. Bila sampai ke masjid, mayang kata, suruhnya mayang tu, mayang, tapi mayang laju-laju kata. Bila laju-laju banyak kamu semayang kata. Tengok syaitan punya andai. Banyak kamu semayang kata. Kemudian yang seorang lagi tu, kamu semayang slow-slow, jangan laju-laju, pelan-pelan. Elok-elok semayang tu. Nanti tengok dia orang, macam kamu dah tak elok semayang. Dia macam-macam dia punya cara, teknik dia untuk menghalang kita daripada mengingati Allah Ta'ala. Itu yang kadang-kadang tu sekerat buat, sekerat tinggal. Bukan tuan-tuan ni, orang lain ya. Sekerat buat, sekerat tinggal. Mayang sikit, ambil nombor ekor sikit. Lagi ngaji pakai tudung beria benar. Bila tak ngaji pergi parti pakai apa? Pakai apa? Pakai bebek. Tahu bebek? Ya Allah, tak tahu nama bebek. Depannya bertutup, belakangnya terbuka. Itu namanya bebek. Pakai kasut tumit tinggi, pakai stokin panjang, jalan terketik. Tahu terketik? Macam apa? Macam itik. Ada yang pandai ya? Macam itik. Ada pernah dengar tak? Macam itik ada. Pulang petang tiada lagi. Lan melenggang bibirnya merah lagi. Delima mereka lagi. Kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia nona Taman Meru. Contoh aja lah. Jangan menyolang mata tengok saya. Ya. Siapa ngajarnya tu? Setan lah. Kerana setan tu dia kerja tak ada lain, iaitu memusuhi umat Islam. Dia di antara 5 musuh yang kita terpaksa hadapi. Yang pertama orang Islam yang hasad dengki. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Yang keempat syaitan. Yang kelima hawa nafsu. Itu musuh orang Islam. 5 musuh. Ingat tu. Yang pertama orang beriman tapi hasad dengki. Yang kedua apa? Dah lupa tu. Penat ngabur. Yang kedua apa? Orang kafir. Orang kafir tak betul, orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Yang keempat syaitan. Yang kelima hawa nafsu. Ini musuh. Al-mu'min atau al-mu'minu baina khamsin syada'ida, kata Nabi. Orang mukmin terpaksa berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama mu'minun yahsuduhu, orang beriman yang hasad dengki. Yang kedua wa kafirun yuqatiluhu, dan kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Yang ketiga wa munafiqun yughdibuhu, orang munafik yang sangat marah kepada dia. Yang keempat wa syaitanu yudhilluhu, syaitan yang sentiasa menyesatkannya. Dan yang kelima wa nafsun tanazi'uhu, nafsu yang sentiasa mengajak dia kepada kejahatan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah lah kerana kita diajar oleh Nabi Muhammad cara hidup yang lengkap, dan kita pula disuruh supaya melaksanakan Islam kesemuanya sekali. Jangan tinggal-tinggal, jangan pilih-pilih, buat semua. Daripada menguap sampai perkara-perkara yang besar-besar, mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Hari ini pasal apa kita gagal melaksanakan Islam ke semua sekali? Pasal kita tak faham pasal Islam ni. Kita ingat Islam ni ritual aja. Tahu apa ritual? Mayang, puasa, zakat, haji, baca Quran. Kita ingat itu je Islam. Yang lain tak ada kena-mengena dengan Islam.
Itu sebab bila kita dah semayang, kita dah naik haji, kita dah pergi umrah 3-4 kali, lagi kita dah rajin baca Quran, semayang tak tinggal, berjemaah pula tu, kita dah rasa ahli syurga benar lah tu. Dia menung seorang. Aku kalau mati esok syurga mana agaknya ya? Jannatul Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darul Khuld ke, Darul Salam ke. Dia rasa dah jadi ahli syurga dah benar tu. Apabila dia dah semayang, dia dah puasa, dah naik haji, dah zakat dan sebagainya. Sedangkan banyak lagi dalam Islam yang dia tak faham, yang dia tak laksanakan. Tapi dia rasa dah lengkap betul. Orang kopi ni, orang apa gelarnya? Orang perasan. Tahu perasan? Ya Allah, tak tahu nama perasan. SS tahu apa SS? Apa? Itu orang SS itu, syok sendiri. Bukan state secretary, dia syok sendiri. Sedangkan dalam Islam banyak lagi perkara-perkara yang belum kita laksanakan dalam hidup kita ni. Pasal tak faham lah. Pasal kita ingat Islam tu hanya puasa, zakat, haji, semayang, itu je. Yang lain kita rasa tak ada kena-mengena dengan Islam. Macam lah orang buta dengan gajah. Ini dah masyhur benar cerita orang buta dengan gajah ni. Ada pernah dengar cerita orang buta dengan gajah? Malam ni cerita lah, lantah lah, dah dengar dah lah. Once upon a time, there were 4 blind men. Faham ke? Dalam satu masa ada 4 orang buta. Mereka ni sangat rajin semayang di masjid. Setiap waktu mereka ni ada semayang di masjid. Orang celik tak nak datang, orang buta rajin. Lepas semayang tu, mereka pun duduklah di beranda. Orang buta sama orang buta, cikgu sama cikgu, kerani sama cikgu kerani, kaki pancing sama kaki pancing. Lagi? Kaki bola sama dengan kaki bola, kaki badminton sama dengan kaki badminton. Berkumpul lah di beranda masjid, bercerita lah Kata orang buta yang pertama tu, orang buta A tu kata, kita ni malang ya. Kita ni mata buta gelap aja alam ni bagi kita. Kata dia, alam ni cantik, alam ni indah, tapi kita tak dapat tengok malang lah kita. Kata orang buta yang pertama. Kata yang kedua, teman setuju cakap mikir kata. Kita nampak tak nampak ya. Kata dia, gajah tu hebat, tapi kita tak pernah tengok gajah. Kata yang ketiga tu, iya pula kata mikir ya. Kita tak pernah tengok gajah. Kalau tak dapat tengok gajah pun dapat megangnya pun jadilah, kata yang ketiga. Kata yang keempat tu, teman pun setuju juga. Kalau boleh dapat megang gajah jadilah, katanya. Entah macam mana datang satu sirkus. Tahu sirkus? Grand Circus of India. Datang sirkus di Taman Meru ni. Buat satu pertunjukan di Padang. Mana ada Padang? Ada Padang dekat ni? Sekolah ada sekolah kebangsaan Taman Meru ada? Di sekolah tu bawa satu sekat. Di antara binatang yang dibawanya termasuklah gajah. Hari sebelum pertunjukan yang sebenar tu, dia adakan satu promo. Satu promotion, satu iklan. Semua orang boleh pergi masuk ke dalam sirkus tu, boleh bergelemak dengan binatang. Boleh pegang gajah, boleh pegang rusa, boleh pegang zirafah, boleh pegang unta. Rimau tak boleh lah, rimau dalam kandang. Kalau pegang rimau itu baru ya. Jadi orang buta bila dengar ada promo yang free tu, boleh masuk percuma tu, dia pun jangan cakap lah, beria benar lah perginya. Punyalah dengan tongkat-tongkatnya, mana gajah, kamu tunjuk aku mana gajah, aku nak megang gajah ni kita. Datang orang tunjuk kalau dia kepada gajah. Seorang tu tunjuk, terpegangkan ekor gajah. Dia pun urut ekor gajah tu, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Sambil itu dia berkata, orang celik ni temerang aku je katanya. Kata dia, gajah tu handai benar, gagah perkasa, besar benar. Besar apa? Macam tali aja katanya. Itu akidah tu tuan-tuan, jangan harap tukar lagi tau. Dia dah megang betul. Mana boleh tukar? Pada dia gajah tu mesti macam tali. Dia badan lain dia tak nampak, dia nampak ekornya je.
Kemudian datang yang kedua, minta juga ditunjuk ke mana gajah. Pegang gajah, terpegangkan kaki gajah. Urutnya kaki gajah tu kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Orang celik ni kata dia, gajah tu handai benar. Mana handainya? Macam tiang aja. Udah berapa akidah tu? Udah 2 akidah. Tadi gajah macam tali, sekarang ni gajah macam tiang. Datang yang ketiga, ditunjuk kepada gajah, dia pun pegang perut gajah. Dia pun urut perut gajah tu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Apa katanya? Kata dia, gajah ni terror benar. Apa terrornya? Macam dinding aja. Kemudian datang yang keempat pula. Dia terpegangkan telinga gajah. Diurutnya telinga gajah. Keluar dalam, keluar dalam. Ya? Baik benar pula gajah tu, diam je gajah ni. Apa kata dia? Gajah ni kata dia handai benar. Apa handainya? Macam kipas aja. Sudah berapa akidah tentang gajah tu? Sudah 4 akidah. Seorang kata gajah macam tali, seorang lagi kata gajah macam tiang, seorang lagi kata gajah macam dinding, seorang lagi kata gajah macam kipas. Bila malam maghrib tu pergilah balik ke masjid. Lepas tu beronggok balik di tepi di beranda tu. Yang A tu pun tanya, orang celik ni nipu kita aje ya, kata. Katanya gajah tu hebat, terror apa macam tali je, kata. Kata yang kedua pula, kamu pun siapa juga macam damai juga nak nipu orang je, kata. Tak bilanya gajah tu macam tali, gajah tu sebenarnya macam tiang, katanya. Ya, yang ketiga pula kata, kamu pun hobi tu juga 2 kali 5, 5 kali 2 nak nipu orang ni. Kemarin aku tak pergi ke? Aku pergi tau. Tak tanya Tuan Kurusi tadi. Ya. Bila pula gajah tu macam tadi, bila pula gajah tu macam tiang, gajah tu sebenarnya macam dinding. Yang nombor 4 pula kata, kau tiga-tiga ni 2 kali 5, 5 kali 2 aja. Nak nipu orang aja. Bila pula gajah tu macam dinding, bila pula gajah macam tali, bila pula gajah tu macam tiang, gajah tu sebenarnya macam kipas. Kata yang pertama bukan tali, yang kedua kata bukan tiang, yang ketiga kata bukan dinding, yang keempat kata bukan apa? Kipas. Begitulah bertengkar-tengkar. Tiang, tali, dinding, kipas. Tiang, tali, dinding, kipas. Tiang, tali, dinding, kipas. Lama-lama tongkat pun naik lepung. Ada yang bengkak kepala, ada yang berdarah, ada yang tanggal gigi. Pasal apa? Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Masing-masing mempertahankan akidah tentang gajah. Begitulah hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Bergaduh je umat Islam hari ini. Ada yang mengatakan Islam tu hanya ekonomi, kita mesti membangun. Ada yang mengatakan Islam tu hanya semayang aja, kita qiyamul lail aja. Ada yang mengatakan Islam tu tarikat aja, kita wirid panjang-panjang. Ada yang mengatakan Islam itu akhlak, rasakan baik, udahlah, dan sebagainya. Macam-macam kefahaman tentang Islam. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan gajah? Gajah itu ialah kombinasi ekor, kombinasi kaki, kombinasi kepala, kombinasi telinga, kombinasi belalak, kombinasi gading. Semua itu dikombankan semua, baru namanya gajah. Ya, bukan juzuk-juzuk gajah, semua sekali baru dipanggil gajah. Ya. Katakanlah tuan pengurusi ni bawa ekor gajah. Ambilnya ekor gajah, dipotongnya ekor gajah tu, bawa naik motor. Itu round Taman Meru ni. Tanya dia orang, mikir bawa apa? Mikir weh. Teman bawa gajah, kata, percaya ke orang? Dia bawa ekor gajah. Teman bawa gajah, percaya ke? Begitu juga kita Islam ni semayang aja. Sudah lengkap Islam kita ni. Kalau kita dah semayang aja. Ya, begitu kayak orang Islam tu pakai jubah aja, pakai sorban aja. Dah lengkap dah Islam, dia dah jubah sorban aja. Sedangkan Islam itu kombinasi segala-galanya. Islam itu agama akidah, faham tak? Islam itu agama ibadah, Islam itu agama akhlak, Islam itu agama ekonomi, Islam itu agama pendidikan, Islam itu agama amar ma'ruf nahi mungkar, Islam itu agama apa lagi? Agama kekeluargaan, Islam itu agama perniagaan. Segala-gala dalam hidup ni dalam Islam, baru namanya Islam. Dan dalam kita mengamalkan Islam, kena amalkan semua sekali dalam Islam. Ya, tak boleh pilih-pilih, kena amalkan kesemuanya sekali. Baik tuan-tuan, kesudahannya ataupun conclusionnya malam ni.
Udah panjang, udah sejam dah ni. Ya, conclusionnya apa? Apa akan jadi kalau kita gagal melaksanakan Islam dalam semua aspek kehidupan? What is going to happen to us if we fail to practice Islam in all aspects of life? Oh, tu. Faham ke ni? Faham ya? Apa akan jadi pada kita kalau kita gagal melaksanakan Islam keseluruhannya? Di sini Allah sudah bagi tahu, bagi warning kepada kita. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah